بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Tuan-tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Hajah, para asatizah, Ustaz, Ustazah, Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin muslimin, muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekali lagi kita dapat berhimpun dalam suatu majlis yang sangat diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keberadaan kita, kebersamaan kita, kelapangan masa kita dalam majlis seumpama ini insya-Allah akan menjadi asbab kepada kita semua untuk dapat masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita teruslah nak sambung bacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Jalan Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita telah pun sampai pembacaan kepada tajuk latihan jiwa, mendidik akhlak dan cara untuk kita merawat penyakit hati. Malam ni kita nak sambung tanda-tanda penyakit hati. Tanda penyakit hati. Setiap anggota diciptakan untuk memainkan peranannya yang tersendiri. Tanda ia berpenyakit ialah apabila ia tidak mampu berfungsi melaksanakan peranannya ataupun peranan terlaksana tetapi dalam keadaan terganggu. Setiap anggota tubuh badan kita ni ada fungsi dia. Kalau dia sihat, maka dia dapat berperanan dengan baik. Kalau dia tak sihat, dia mungkin tak dapat berperanan dengan baik ataupun dia bolehlah buat tetapi ada sedikit gangguan. Okay? Tangan yang sakit tidak boleh memukul. Mata yang sakit tidak boleh melihat. Begitulah juga hati yang sakit. Ini pengarang ni dia bawakan contoh. Nak pergi kepada hati yang sakit tu macam mana? Dia bawa dulu contoh tuan-tuan. Tangan kita ni ada guna dia, tapi kalau dia sakit kita tak boleh menggunakan tangan untuk melakukan pekerjaan. Mata sakit, kita tak boleh nak menggunakan mata untuk melihat, sebab mata sakit. Kalau kita nak gunakan juga, adalah gangguan dia, kan? Begitulah juga dengan hati. Ia tidak akan mampu melaksanakan
tugas dan peranannya, sedangkan ia dicipta semata-mata untuk melaksanakan peranan tersebut, iaitu apa dia tugas hati? Menerima ilmu pengetahuan, memiliki ilmu pengetahuan. Ini peranan hati. Hati yang sihat, dia boleh terima ilmu, dia boleh memiliki ilmu, memiliki hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah ni bijaksana, kebijaksanaan. Ma'rifatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadat kepadanya, mengutamakan itu semua lebih daripada segala tuntutan nafsu. Ini kalau hati sihat. Macam tuan-tuan kita semua sekarang ni kan, alhamdulillah, insya-Allah hati kita sihat. Itu yang kita boleh duduk dalam majlis ilmu. Itu tuan-tuan boleh duduk dalam keadaan merendah diri, kan? Merendah diri walaupun tuan-tuan mempunyai kedudukan yang hebat dalam masyarakat, walaupun tuan-tuan mempunyai kemewahan, kekayaan tertentu, kan? Tapi tuan-tuan boleh datang duduk dalam majlis seumpama ini dalam keadaan merendahkan diri, kan? Duduk dalam keadaan penuh tawaduk, penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Hati sihat. Sebab hati sihat. Kalau hati sakit tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kalau dia datang pun dia nak kena ada tempat untuk dia lah, disediakan. Mana boleh duduk macam-macam ni, nyanda, kan? Tak ada kursi disediakan. Misalan lah, contoh tuan-tuan, sekiranya manusia mengenali semua perkara kecuali Allah, kalau dia kata dia ni dia tahu semua, kan? Sebenarnya dia tidak mengenali sesuatu apa pun. Tak kenal maka tak cinta. Sesiapa yang mengenali Allah pasti akan mencintainya. Bukti cinta kepada Allah ialah dengan mengutamakan Allah lebih daripada kepentingan lain. Jika tidak, itu bermakna hatinya dalam keadaan sakit, jika tidak, maknanya hati dia dalam keadaan sakit. Contoh, jika perut lebih selera kepada tanah daripada roti, patut kita selera ke roti daripada tanah. Ni terbalik, selera ke tanah daripada roti. Apa makna dia tu? Maknanya perut tak sihat, kan? Perut tak sihat. Penyakit hati adalah perkara yang tersembunyi. Ni tuan-tuan, penyakit hati ni penyakit yang tersembunyi. Kita pergi jumpa doktor dekat klinik pakar, doktor pun tanya, Tuan Haji sakit apa? Saya nak minta doktor tolong cek hati saya ni dia penyakit apa. Memang doktor pakar pun tak boleh nak sebut, kan? Kalau doktor pakar, kita datang dekat dia, kita tanya kulit kita gatal-gatal ni sebab apa, dia boleh bagilah cadangan ubat. Kita kata kepala kita sakit, dia boleh bagi cadangan ubat. Sakit telinga, sakit perut, sakit fizikal, dia boleh bagi cadangan ubat. Tapi kalau kita tanya sakit hati kita ni, doktor boleh cek tak? Cek selapih kita ni, dalam diri kita ni ada sakit apa? Kita nak tahu doktor ni boleh tak tahu kita ni sakit apa sebenarnya? Memang doktor tak boleh nak sebutlah yang ni kena jumpa doktor lain. Kena jumpa doktor lain. Doktor ni dia tak duduk di hospital. Kalau doktor duduk kat klinik, duduk dekat pejabat di hospital, itu berkaitan dengan rawatan penyakit fizikal. Penyakit hati ni susah tuan-tuan, melainkan kita sendirilah. Sebagaimana kita selalu sebut, kita ni ada tak perasaan dengki dekat orang? Contoh, kalau tak ada, maknanya hati kita baik. Tapi kalau ada berasa dengki dekat orang, maknanya hati tu sedang ada penyakit. Dalam diri kita ni ada tak perasaan sombong ke orang?
Kalau tak ada, alhamdulillah, maknanya hati kita baik. Nak sombong buat apa dekat manusia ni? Tapi kalau ada sombong tu, maknanya kita tahu hati kita sedang ada penyakit. Kan? Oh, ustaz pun ada sombong. Betul. Kan? Ada juga sombong dia. Maknanya kalau dia tak perasan, dia tak sedar, orang tolong bagi tahu dekat dia. Orang tolong bagi tahu dekat kita, nampak ustaz ni macam takbur sikit ni. So kena terima dulu. Dari segi zahir tu kena terima dulu apa berita yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Sebab kita tak tahu kita ni takbur ke tak takbur. Ada hak kita tahu kita memang takbur, tapi ada ketika kita tak perasan kita sedang takbur. Tapi kawan kita yang rapat dengan kita ataupun musuh kita, dia boleh bagi tahu takbur dia ni. Tengok gaya dia berjalan, tengok gaya dia bercakap, tengok gaya dia memandang, tengok gaya dia apa kan. Ada tu tanda-tanda takbur. Kita yang apabila diberi tahu begitu, balik kita muhasabah balik semula. Aku ni takbur kat celah mana? Kan? Macam mana dia tu boleh kata kita takbur? Cuba cek balik semula. Mesti ada. Kadang-kadang yalah kita tak perasan kan. Banyak benda ni kita tak perasan. Kadang-kadang bila kita berjumpa dengan ramai orang, kita hanya sembang dengan seorang dua je. Dengan kawan-kawan yang lain tak sembang, tak tanya khabar, bagi salam ramai-ramai tu, bagi assalamualaikum ustaz. Kan? Macam ustaz tu je yang kawan dia. Sedangkan kawan-kawan yang lain pun kawan dia juga, tapi dia tegur seorang je daripada kumpulan ramai-ramai tu. Daripada ramai-ramai tadi, dia kata sombong lah dia ni. Dia tegur yang rapat dengan dia je. Yang tak rapat dengan dia, dia tak layan pun. Yelah, kita siapa dia nak layan kita kan? Sedar diri. Kan? Dia sedar diri. Tak apalah, dia tak nak tegur kita, dia tak nak sapa kita. Yelah, sapa kita. Dia akan kawan yang ditegur ni tadi, yang bersama dengan dia ni tadi akan rasa macam tu. Kita letakkan kita lah tuan-tuan, dalam kumpulan ramai-ramai. Tiba-tiba ada satu orang datang pada kumpulan kita, dia tegur orang lain, dia tak tegur pun kita. Dia tengok kepada orang lain, dia tak tengok pun pada kita. Sedangkan kita ada sekali dengan dia. Lalu kita akan rasa kita pun ada maruah, kita pun ada harga diri. Takkanlah kita ni nak jadi hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Betul tak? Kecuali kita tak perasan. Aku ni busy body pula dengan orang tak beria nak tanya kita pun. Tapi kita pula beria-ria macam suruh orang tu tanyalah kita. Kan? Contoh dia macam itulah tuan-tuan ya. Jadi perkara-perkara yang ini memang menuntutkan kepada kita sentiasa merenung kepada diri kita. Adakah benda-benda gitu? Benda-benda yang kita sebut sebagai mazmumah, sifat-sifat tercela. Sebagaimana kita pun tak suka kalau orang bersikap demikian pada kita. Kita tak suka orang sombong pada kita. Maka begitulah juga kita pun kalau sombong, orang tak suka. Kita tak suka orang ni takbur, kan? Berdusta dengan kita, bohong kita, khianat kita. Kita tak suka. Tak ada orang dalam dunia ni suka dikhianat. Saya ni rasa macam tak seronok je hidup hari ni. Kenapa ustaz? Itulah, tak ada orang khianat ke saya. Pelik tuan-tuan. Tak ada orang menyombong ke saya. Saya suka kalau ada orang sombong dengan saya. Tak ada tuan-tuan kan. Melainkan kita ni secara fitrah Allah jadikan kita, kalau sekiranya orang baik dengan kita, orang puji kita, suka kita, ya. Walaupun kita bukan orang yang layak dapat pujian, tapi secara fitrah kita akan suka dengan pujian yang diberikan kepada kita daripada orang lain. Suka, ya. Dan sebaliknya, kita tak akan gembira kalau orang kutuk kita. Dia kutuk kita, rapat kutuk, kan?
tak suka kita. Walaupun di hadapan dia kita boleh tunjuk muka tak ada apa-apa, kan? Tapi dalam kita je yang tahan. Dia tak tahu betapa kita begitu pedih menahan kesakitan hati disebabkan oleh percakapan dia tadi, disebabkan kutukan dia kepada kita, disebabkan dia ni condemn kita. Cuma kita di hadapan ramai ni kita bertindak matured, kan, macho, tak nunjukkan yang kita ni mudah tergugat dengan pelecehan daripada orang ni. Tapi kalau balik mungkin dia akan menangis. Tergamak kawan kita yang rapat tu, tergamak kawan kita yang kita selalu belanja dia, tergamak kawan kita yang kita selalu tolong dia, hari ni mengungkapkan perkataan yang begitu menyentap diri kita, hati kita. Mungkin kita akan menangis seorang-seorang, kan? Tapi kita ada Allah. Kita orang Islam ni ada Allah, tak adalah sampai nak ambil racun tikus bunuh diri, kan? Kita mengadu pada Allah, kan? Mengadu pada Allah tentang kehidupan ini. Kita memang tak mampu nak hadapi kehidupan ini kalau tidak ada urusan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari segi zahir nampak macam kita ni hebat, berilmu, pangkat besar, kaya, kan, educated, kawan-kawan ramai. Hakikatnya kita tak boleh buat apa-apa kalau sekiranya Allah tak tolong kita, Allah tak campur tangan dalam urusan kehidupan kita. Melainkan semua kita ni Allah bantu kita, cuma kita tak perasan, tuan-tuan. Allah setiap saat, setiap masa campur tangan dalam hidup kita. Kita boleh datang masjid, kita boleh buat ibadat itu, kita boleh buat ibadat ini, bukan kerana kita semata-mata, tapi Allah campur tangan dalam urusan hidup kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta doa daripada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita. Allahumma a'inni ala zikrik. Ya Allah, bantulah aku supaya aku menjadi hamba yang ingat kepadamu. Alhamdulillah kita jadi hamba Allah yang ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tolong kita. Allah tolong kita. Wa syukrik. Ya Allah, bantu aku supaya aku jadi hamba-Mu yang mensyukuri nikmat-Mu. Alhamdulillah kita bersyukur dengan segala kurniaan Allah pada kita sebab Allah bantu kita untuk jadi hamba Dia yang bersyukur. Wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku supaya aku dapat memperelokkan amalan ibadahku. Alhamdulillah kita daripada makin sehari ke sehari ini amalan kita makin baik. Makin baiklah, kan? InsyaAllah makin baik. Lebih-lebih lagi semua kita mempunyai kesedaran, keinsafan di penghujung usia, baki-baki hari kehidupan kita di dunia ini. Kita lebih-lebih lagi nak mengerjakan amalan ini, amalan yang paling baik sekali, amalan yang paling baik sekali. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana Allah menyebutkan, Allah tidak menciptakan kematian, kehidupan ini, melainkan Allah nak uji kita. Allah nak uji kita. Siapa di kalangan hamba Dia yang paling baik sekali amalannya? Liyabluwakum ahsanu amala. Siapa paling baik sekali amalan? Dan sebab itu kita berusaha untuk bila kita dapat peluang hidup ni, kita nak buat amalan yang paling baik sekali. Kita sempat sembahyang maghrib tadi, kita nekat sembahyang dengan penuh khusyuk sebab kita meyakini bahawa kita tak mungkin dapat sembahyang maghrib lagi besok, ataupun yang paling dekat sekali
Mungkin semayang maghrib tadi semayang yang akhir untuk kita, tak sempat lagi nak semayang isyak sekejap lagi. Tak ada orang boleh declare mendabik dada kata dan insya-Allah dan. Ya. Walaupun tambah lagi insya-Allah tu. Tapi benda tu belum pasti lagi tuan-tuan. Makanya sebab itu bila kita dapat menunaikan ibadah tadi kan istighfar, astagfirullah, kita mulakan ibadat tadi dengan membersihkan diri kita daripada segala dosa, kemudian kita takbir, dan memang kita berharap mudah-mudahan takbir kita tu tadi solid kerana Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini bahawa itulah sembahyang yang terakhir. Tunggu lagi sampai ke isyak. Alhamdulillah sempat lagi isyak ni nanti. Contoh dia, bila kita buat sembahyang isyak, kita buat sungguh-sungguh, sebab kita tak pasti tuan-tuan subuh nanti kita dapat tak lagi bangkit untuk nak menunaikan ibadah solat. Kan? Beberapa perkara yang berlaku dalam seminggu dua ni kan, ramai kawan kita lepas sembahyang isyak baru ni sahabat saya malam Jumaat kan, malam Jumaat dia jadi imam, dia lead bacaan Yasin, tahlil, sembahyang isyak, balik pukul 11.45, pukul 10 lebih dia kata sakit, tak berasa tak berapa sedap nyawa ya. Pukul 10 lebih, pukul 11.45, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan, sekejap je balik, tak dah lama sakit pun tak dah lama meninggal dunia, tak sempat subuh. Tapi comel lah mati dia, dah mati ya. Baru lepas baca Yasin, dia pula yang memimpin, bukanlah yang tak memimpin tu tak okey, tapi nak cerita track record dia sebelum dia meninggal dunia tu, dia buat amalan-amalan yang baik kan. Kita memang kalau boleh kita nak meninggal dunia tengah sembahyang, tengah baca Quran, tengah berzikir, tengah duduk di masjid, tempat-tempat yang baik. Itu antara doa yang kita semua jangan kita lupakan. Matikan kita dalam keadaan kita sedang beribadat kepada Allah, mati di tempat yang baik, pada hari yang baik, pada masa yang baik ya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan semua doa-doa kita. Mati dalam keadaan kita sedang buat baik, ataupun pada hari yang sangat baik, malam Jumaat, hari Jumaat ya. Ini contoh dia. Jadi perkara-perkara yang berlaku tu dah memberi isyarat kepada kita kan. Malam tadi contohnya baca Yasin sama-sama kan, tak dan jumpa semula subuh. Kawan-kawan sedih lah, kawan-kawan sedih. Ada orang petang makan, minum kan, sama-sama minum. Nak masuk waktu maghrib, kita masing-masing balik buat persiapan nak pergi masjid. Kita sampai masjid, kawan bagi tahu yang kawan yang minum sekali dengan kita dah meninggal. Kita macam tak percaya kan, macam tak percaya. Teringat balik semula masa duduk hak yang akhir tu, oh patutlah dia beria sangat nak bayar kita makan tadi kan. Contoh kan, selalu kita tengok kalau pelik-pelik tu, tunggu tak dah lama adalah berita yang mengejutkan kita. Tadi kita minum, dia bayar. Kita kata kita nak bayar, dia nak bayar kan. Dia dah niat dah kata, awal lagi sebelum duduk dia kata dia niat nak bayar kan. Memang kita akan teringat, patutlah kan, rupanya dia nak mati. Kita selalu sebut macam tu kan. Kalau benda-benda pelik tu kita akan sebut, patutlah dia ni nampak berkelakuan aneh tadi, rupanya dia ni yang terakhir. Baru-baru ni ada pelajar saya gitu juga, dia cakap dengan kawan dia, lepas siap makan,
Lepas siap makan, kita balik dan kau memang tak akan jumpa dengan aku lagi. Kita ingat percakapan tu main-main. Tak ada lama, tak sampai 1 jam pun. Lepas dia cakap tu, kawan duk jumpa, dia meninggal. Accident, meninggal kat situ juga. Lepas tu kawan dia sebut. Dia sebut tadi macam tu kat kita. Rupanya memang dia nak tinggalkan kita sungguh. Lepas makan ni, kau semua memang tak akan jumpa lagi dengan aku. Kan? Sama juga, malam Jumaat juga berlaku tu. Kan? Pelajar saya pada SEM yang lepas lah. Kan? Hari Jumaat disemayangkan di Pusat Islam Politeknik, ramai orang semayang. Yalah, jenazah orang baik apa semua kan. Cuma percakapan tu tak tahulah kot dia dah ada isyarat, dia dah ada petanda. Itu dia cakap macam tu. Kan? Kawan-kawan dia duduk teringat-ingat lagi apa yang dia sebut tu. Yang akhir tu kan. Yang akhir tu. Jadi macam kita juga tuan-tuan, ya. Allah bagi kesempatan misalan ni, sebab tu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ni tadi, untuk menguji siapa di kalangan kita yang paling baik sekali amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita ada kesempatan, ada peluang, maka kita berdoa mudah-mudahan inilah amalan kita yang paling baik sekali. Sebab kita tak tahu selepas ni kita sempat ataupun bagaimana, dapat ke lagi kita nak buat amalan pada besok hari ataupun selepas ini. Baik. Sesiapa yang mengenali Allah pasti akan mencintainya. Bukti cinta kepada Allah ialah mengutamakan Allah lebih daripada kepentingan lain. Jika tidak, itu bermakna hatinya dalam keadaan sakit. Penyakit hati, perkara yang tersembunyi, kadang-kadang tidak disedari oleh tuannya sendiri. Ramai orang tak sedar bahawa hati dia sedang sakit. Termasuklah ustaz sendiri pun. Orang lain kena tegur, kena bagi tahu, ustaz ni nampak berpenyakit. Kan? Kalau tidak, ustaz tu syok sendiri. Perasasan kan? Perasan, dia bagus. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok, terutamanya saya lah kan. Makna kalau berlainan dengan yang sepatutnya, makna kena tegur. Boleh jadi masa tu ustaz sedang tergelincir di atas landasan yang sebenar. Kan? Jadi kena ada orang tegur, kena ada orang bagi nasihat. Kerana kita ni bukan malaikat. Kita manusia yang sentiasa lupa. Al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata manusia ni tak sunyi daripada sifat lupa. Ya. Tak sunyi daripada melakukan kesalahan. Bukan bila ustaz je terus jadi contoh, bukan. Kenapa buat macam ni? Saya tengok ustaz buat. Kan? Ustaz yang boleh dijadikan panduan ialah ustaz yang ikut Quran, ikut sunnah, ikut Rasul. Kalau dia ustaz tapi dia pun tolak Quran, dia tolak sunnah, tak boleh ikut tuan-tuan. Walaupun dia ustaz. Kita bukan ikut ustaz, kita ikut Quran. Ni gaya macam ikut ustaz. Ya, sebab ustaz ikut Quran, ikut sunnah. Itu dia punya asas dia tuan-tuan. Kalau dia tidak ikut Quran, tidak ikut sunnah, walaupun gelarannya hebatlah, ya, contohnya pegawai agama kan. Bukan kita nak sebut pegawai agama kat Malaysia ni, bukan, ini kat tempat lain lah. Jawatan tu tinggi, kan. Sepatutnya ustaz, pegawai agama, ya, mufti ni tidak kaitan dengan yang kat sini ni tuan-tuan. Ini dunia lain. Ya. Kalaupun namanya ustaz, gelarannya ustaz, pegawai agama misalnya, tapi dia bawaan hidupnya bukan berdasar kepada Quran, bukan berdasar kepada sunnah, maka tak boleh ikut dia. Sebab tu bagi kita orang kebanyakan ni, bila kita nak ikut seseorang, bukan kita ikut orang tu, kita ikut Quran, ikut sunnah.
Berdasarkan kepada Quran dan sunnah itulah yang menjadi ikutan kita. Kalau kita ikut orang, itu yang jadi salah pun manusia ikut juga. Bila ditanya, kenapa buat macam ni? Saya ikut orang tu. Saya ikut orang ni, kan? Tak boleh, tuan-tuan. Allah kurniakan pada kita akal, Allah berikan pada kita Quran. Quran sendiri Allah turunkan Rasul untuk bimbing, ajar kita manusia ni macam mana sepatutnya kita menjalani kehidupan atas dunia ni, ya? Bukan menjalani kehidupan di dunia ini berdasar kepada ikut-ikutan semata-mata, bukan. Berdasar kepada ikut-ikutan, ataupun kita sebut taklid. Kenapa buat macam ni? Entah, saya tak tahu. Saya tengok orang buat macam tu, saya pun buat lah. Tak boleh, tuan-tuan. Kalau umur belum mumayyiz, dia buat sesuatu kerana dia ikut orang-orang tertentu, itu tak apa. Tapi setelah kita ada akal, ya, setelah kita balik, apa yang kita buat ni mesti berdasar kepada ilmu, bukan berdasar kepada ikut-ikutan. Kalau kita selama ni ngikut, maka kita kena berusaha supaya dia convert kita buat ni berasas kepada ilmu yang betul, bukan lagi kepada ikutan. Mula-mula tu memang kita ikut, amalan kita secara taklid, tapi kita berusaha belajar, kita mencari sandaran, kenapa kita kena buat gini, kena buat gitu, sehingga kita jumpa, kan, patutlah kita duk buat macam ni. Sebab apa? Dalam Islam begini, kita ni kena begini. Bila kita duduk dalam agama Islam, kita kena buat macam ni, kita kena buat macam tu, ya. Jadi kita tahu kenapa kita kena buat macam tu. Kita sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah ni, kan, bukan berdasar pada ikut. Kenapa pergi umrah ni? Entah, saya tengok orang kampung saya semua dah pergi umrah, saya seorang lagi tak pergi umrah, tu yang saya pergi. Tak boleh macam tu, kan. Saya pergi umrah ni mesti sebab dia dengan ilmunya, kan, mesti sebab ilmu, bukan sebab orang ramai. Sebab orang ramai semua dah pergi umrah, dia seorang tak pergi lagi, malu dekat orang. Lepas tu bosan duk nak jawab soalan daripada orang, bila tuan ni nak pergi umrah, kan. Luar negara sana sini semua dah sampai, umrah tak pergi-pergi lagi, bosan duk orang tanya tak berhenti, bayar duit dekat travel, dia pun pergi umrah. Bukan sebab tu, ya. Tapi pergi tu atas keinsafan, kesedaran bahawa memang dia kena buat umrah, kerana itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kok nak tunggu haji, ya, lambat lagi, kan. Ada yang baru ni bagi tahu saya ni, ya, tahun yang ke 150, dia dah 60 dah sekarang ni. Giliran nak pergi 150 tahun lagi, campur 60 sekarang ni, maknanya 200. Berapa umur dia? Memang tak ada harapan dah lah. Kalau nak tunggu giliran haji baru nak pergi, pergilah umrah dulu, tak apalah, kan, nak buat macam mana. Dulu dia ingat masuk duit dalam tabung haji tu kira daftar. Bilalah tabung haji ni tak panggil-panggil. Berapa tahun yang lepas, ingat 3 tahun yang lepas, dia pun pergi tanya bila giliran dia. Dengan kawan-kawan dia lepas, seorang-seorang dapat giliran, dianya tak dapat-dapat pun lagi. Pergi-pergi tengok rupanya tak daftar. Kesian, kan. Dia salah faham. Dia ingatkan masuk duit dalam tabung haji tu daftarlah. Rupanya tak, itu bukan daftar, itu simpan je. Daftarlah. Tengok 150 tahun giliran. Habis macam mana? Duit dah ada sikit, sebanyak, kan. Bukan nak pergi umrah, nak pergi haji ni dah cukup dah, lebih dah, kan. Kalau kata kena bayar 100,000 seorang pun dia tak ada masalah. Simpanannya dah berlebih. Untuk nak bayar 2 orang tu 200,000 lebih dalam tabung haji ni, tuan-tuan. Tapi kalau nak tunggu haji, memang rasanya memang tak dapat lah.
Habis macam mana? Pergilah umrah. Ganti kan? Sebab bukan kita tak mau pergi haji, kan? Kita dah tersilap catur. Ingatkan, yalah, dulu benda macam ni orang ingat simpan duit di tabung haji tu kira daftar lah kan. Rupanya daftar ni benda lain, simpan benda lain. Kita pun duk ingat orang masuk dalam tabung haji tu kira daftar dah lah. Kita pun tak adalah beria nak tanya, ni masuk simpan ke daftar, kan? Tak adalah beria nak tanya. Rupanya ramai orang dia salah faham, ya. Dia salah faham. Kesian lah, saya pun dengar cerita tu kesian dekat dia. Kan kita cakap tak apalah, nanti bila keluar harga package, contoh kan, bagi tahu balik, kita akan bagi tahu balik semula kat dia. Kalau rasa-rasa kalau harga package tu 60,000, boleh aku pergi. Sebab dia cakap 100,000 pun tak ada masalah kena bayar. Kita bagi hak yang 60,000. Dan package ni pula bukan package sembarangan, tuan-tuan. Package daripada travel yang dapat lesen tabung haji lah, daripada tabung haji, kan? Dia kalau ikut travel ni banyak, kan? Tapi yang dapat lesen daripada tabung haji ni tak sampai. Kalau yang lepas 21 buah travel saja. Yang tu kena pastikan juga. Saya bagi tahu macam ni bukan apa, takut sebab tuan-tuan ni kok ada yang terlampau excited nak pergi, duit banyak, lepas ni tak kira. Pantang je ada tawaran kata kalau tuan nak pergi haji boleh dengan saya, kan? Bayar 70,000. Tah travel mana-mana, wallah alam, kan? Keinginan yang membuat nak pergi sampai masa sampai ke LIA je. Kan? Nanya tak? Jadi sebab tu saya ni tak maulah berlaku, sebab saya terlibat dengan urusan bimbingan haji, kan? Saya tahu sedikit sebanyak, tapi saya tak bagi tahu, tak share dengan tuan-tuan. Saya tak tahu siapa di kalangan tuan-tuan ni yang ada kemampuan luar biasa tu, kan? Jadi sebelum perkara tu berlaku, perkara yang tak diingini ni, saya beritahu awal, cari travel. Kalau nak pergi juga dengan travel, cari travel yang dapat lesen tabung haji. Bukan travel yang tak dapat lesen tabung haji tu tak baik, tapi nanti dulu. Bagi keutamaan kepada mana-mana travel yang diberi lesen oleh tabung haji untuk mengendalikan urusan haji. Minta maaf lah kalau ada toke-toke travel dalam ni, saya minta maaf, kan? Bukan tujuan nak memburuk-burukkan travel yang tak dapat lesen tu. Semua baik, cuma bagi keutamaan dulu, privilege kepada travel yang ada lesen daripada tabung haji, ya. Sebab travel ni dia kena letak deposit 500,000 dekat tabung haji. Ada tujuan dia tu, ya. Kalau yang tak dapat lesen daripada tabung haji, 500 juta dia boleh guna kat tempat lain. Tapi hak yang dapat lesen tabung haji 500,000 kena simpan sebagai deposit dekat tabung haji, in case dia tak menepati syarat yang dia janji kepada jemaah, duit tu burn. 500,000, kalau 50,000 mungkin tak ada hal, kan? Orang kaya. Tapi kalau 500,000 ni banyak tu. Jadi sebab tu saya tengoklah yang lepas-lepas, kalau travel yang dapat lesen tabung haji ni memang dia jagalah kualiti servis dia kepada jemaah. Dan jemaah pun berpuas hatilah bayar mahal-mahal, kan? Bukan yang sebaliknya, bayar mahal-mahal tapi tak dapat juga pergi, duit tak dapat balik semula. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itulah tuan-tuan, serba sedikit yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Di antara beberapa penyakit hati, di antaranya ialah kita boleh mengenali, kalau sekiranya hati baik, hati sihat, ia mudah untuk nak buat kebaikan, mudah nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau hati tak sihat, hati berpenyakit, ya, susahlah nak buat kebaikan ni, lihat je, payah aja nak buat kebaikan ni. Dan perkara ini
sangat sukar untuk nak sangat sukar untuk diketahui kalau sekiranya empunya diri tidak betul-betul untuk muhasabah, merenung ke dalam diri. Kita ni selalu banyak tengok dekat orang, jahat dia tu, dia tak sebut dia jahat, orang tu yang jahat. Jahat macam-macam orang tu, yang dia macam-macam jahat dia tak sebut. Orang lain semua jahat, dia seorang baik. Ini banyaklah yang berlaku, ini banyak yang berlaku. Dia tak sedar dia pun jahat juga. Kan kita bawa kereta, kita tengok orang kat depan tu bawa cara tak elok, kita pun marah kat dia. Tak senonoh punya orang depan ni bawa kan. Rupanya dia sendiri pun tak senonoh juga cara bawa tu, menyusahkan orang, menyakitkan hati orang misalnya kan. Orang belakang dia duk kata ke dia duk kata kat orang depan sana. Dia tak perasan, dia pun tak senonoh juga bawa. Dia tak perasan kan. Kecuali ada orang bersama dengan dia, macam iklan dalam TV tu kan. Dia nak buat sesuatu, anak dia tegur, abah tak boleh buat macam tu, salah kan. Contoh, ada orang tegur, anak tegur, betul balik semula. Cuba kalau dia seorang kan, potong kiri semacam, lampu traffic light pun dia tak berhenti kalau sekiranya merah kan, langgar semacam. Hijau memang dia tak berhenti, merah pun dia tekan lagi minyak. Dia tengok ustaz. Kan, tengok Allahu Akbar. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok tuan-tuan potong kereta ustaz tu, tahan dia. Ustaz, minta maaf nak tanya tadi lampu merah, kenapa ustaz jalan juga? Tengok ustaz jawab macam mana kan. Kadang-kadang kita tak perasan, kita pun buat salah juga. Jadi yang ni yang kata susah ni kan, susah nak dirawat. Sebab yang mengalaminya pun ialah orang-orang yang tinggi agamanya, tinggi ilmunya kan. Tinggi ilmunya ni kadang-kadang jadi susah. Jadi sekadar itu sebagai kesimpulan tadilah apa yang kita sebut. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, perkara yang berkaitan dengan tanda-tanda penyakit hati ni lagi, InsyaAllah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.